إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعزاء، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا وخصوصا إلى سيدنا الشيخ. وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وآمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, yang keempat dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahhamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi
man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya perumpamaan orang yang berdiri di sempadan-sempadan Allah yang menjauhi larangan Allah dan yang jatuh padanya, yakni yang melanggarnya, adalah seumpama satu kaum yang berundi di atas sebuah bahtera. Jadilah setengah mereka tinggal di atasnya dan yang setengahnya tinggal di bawahnya. Yang apabila mereka menghendaki air, mereka merempuh orang-orang yang di atas mereka. Kata mereka, kalau kita pecahkan, ini tumbukkan. Ini tebukkan tu. Bukan tamim, tabawakah, tebukkan. Kita pecahkan, ini kita tebukkan di bahagian kita. Tidaklah kita menyakiti orang yang di atas kita. Maka jika mereka biarkan mereka itu dan apa yang mereka itu kehendaki, binasalah mereka sekaliannya. Dan jika mereka cegah, selamatlah mereka sekaliannya. Ini hadis ni nak cerita tentang perumpamaan orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah menegakkan agama. Umpamanya seperti orang duduk di atas kapal yang hampir karam. Kalau tidak sama-sama menyelamatkan kapal itu daripada karam, barangkali kalau tak semua mati, separuhnya mati. Begitulah perumpamaan apabila berlakunya kemungkaran, kemaksiatan di kalangan umat Islam. Bila tidak dicegah, bila tidak bila tidak dicegah dan tidak diubah oleh orang-orang yang mengerti. Barangkali orang yang mengerti itu pun akan turut terkorban dengan sebab bala, dengan sebab musibah, atas sebab kemungkaran yang tidak dicegah. Apa kemungkaran yang sangat cepat mendapat bala dari Allah? Ni kita duduk tempat agama. Kalau kita duk buat benda tak ketahuan, lebih cepat bala tu mari daripada tempat yang memang tempat tak ketahuan. Duduk tempat agama jaga. Ya. Bala apa yang paling besar? Dulu saya ada sebut sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Nabi ada kata, ada 3 Nabi Allah Taala sebut. Dia kata, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ada 3 jenis dosa yang aku segerakan azab di dunia lagi. Apa dia? Yang pertama syirik.
Yang kedua zina. Yang ketiga derhaka kepada kedua ibu bapa. Tiga ni kalau ada salah satu di antaranya menyegerakan bala Allah. Apa syirik ni? Syirik ni apa syirik? Kalau zina tu yang lebih besar pada dia ialah makan riba. Makan riba ni dosa dia 1 dirham wang riba lebih besar daripada 36 kali zina. Buat 1 tinggal 4, buat 4 tinggal 1. Kadang-kadang 1 pun tak buat. Itu seperti memanggil bala. Wirdul bala nama dia. Wirid bala. Memanggil bala. Memanggil bencana. Memanggil musibah. Jadi kalau dalam satu rumah ada 5 orang contohnya. Seorang tak solat. 4 orang lagi tu tunggulah nak dapat bala sekali dengan kawan seorang. Sebab tu dalam kitab Musalli, dia suruh, dia kata apa dalam sebuah hadis. Ajarilah anakmu solat tak kala umurnya 7 tahun. Pukullah ia sekiranya ia enggan solat ketika umurnya 10 tahun. Dan suruh ia keluar daripada rumahmu. Kalau ia tetap tidak solat, sekiranya dia sudah berumur 18 tahun. Hari ini kanak-kanak umur 80 tahun pun tak solat. Kanak-kanak Down syndrome. Umur bukan 18 lah. Kalau sebut nama umur berapa. Jadi apa dia nak jadi? Itulah dia wirdul bala. Wirdul jaza nama dia. Wirid wirid bencana. Wirid malapetaka. Malapetaka tu kalau kena bukan dia seorang. Habis semua bukan kena. Apa ada di situ? Hadis dia kata, bila turun bala ke atas satu kaum, bukan hanya kaum yang bermaksiat itu yang terkena, termasuk juga orang-orang yang soleh-solehin. Dia pun kena juga. Cuba tengok bala kat Aceh. Aceh ni terkenal tak dengan Islam? Aceh ni dia terkenal dengan gelaran Serambi Mekah. Maknanya ramai orang buat ibadat di situ. Pesantrennya banyak. Pak Kiainya banyak. Santrinya banyak. Pelajar pondoknya banyak. Orang tutup aurat pun banyak. Orang solat jemaah pun banyak. Kedai-kedai ni tulis ke atas nama Jawi. Kedai rumah makan. Rumah makan Omar Rosli.
Dia tulis Jawi. Dia tak tulis Cina. Tapi nak jadi bala kan, dia buat bagaimana kan. Kena tsunami. Rugi 40 bilion USD. Seluruh Aceh. Apa hikmahnya situ? Hikmahnya apa yang kita ambil pelajaran? Di kalangan ramai orang-orang alim, orang baik-baik tu ada juga orang-orang yang apa? Yang lawan hukum Allah. Di tengah-tengah orang beramal ibadat tu tak jadi satu keinsapan pun kepada dia. Tak jadi satu kesedaran pun kepada dia. Tak jadi satu iktibar pun kepada dia. Maka bila turun azab habis pakaian pun habis syahid. Tinggallah beberapa sahaja yang selamat. Sebagai bukti kebenaran hadis Nabi. Bila turun musibah ke atas orang yang berbuat maksiat, kemungkaran. Habis orang baik-baik pun kena. Tengok Palestin. Adakah Palestin tu orang jahat-jahat? Nampak? Baik. Jadi itulah pengajaran yang kita wajib ambil perhatian untuk kita buat iktibar. Pengajaran. Iktibar ni pengajaran, pengertian, fahaman. Untuk timbulkan kesedaran dan keinsafan di atas apa yang berlaku. Tapi kita ni, kalau dengar bab lagu ni, yang masuk kuk kiri ni, keluar pun kuk kiri. Dia masuk kuk kanan, dia keluar pun kuk kanan dia. Walaupun mata tu nampak terbentang depan dia. Orang ni ingat, kalau nampak neraka pun dia terjun masuk neraka. Dia tak syurga. Orang ni akan tunjuk syurga kat dia, pun dia lari daripada syurga dia dan masuk neraka juga. Orang yang kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tidaklah. Anda dengar cerita apa lah kat dia. Nah, kalau kena bala kita semua kena. Macam tu. Saya fikir lagu tu. Bukan aku seorang. Semua kena. Boleh buat kawan. Allah. Kalau terbakar api. Dalam neraka. Habis terbakar kawan masuk dalam neraka. Macam tu lah ibarat dia. Dia tak kesian di situ ada saudara mara dia, di situ ada tok wan dia, tok pah dia, opah dia, mak dia, ayah dia, pak menekan dia, mak menekan dia. Mak dia sekali pun dia tak heran lah. Pasal apa? Fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada. Dalam hati ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit tak mahu berubah. Aba wastakbara. Degil dan enggan. Degil, enggan dan sombong, takabur. Tak mahu berubah. Cakaplah apa. Maka marilah bala satu-satu. Jadi hadis yang kita jumpa ni bertepatan dengan fenomena yang berlaku di dunia Islam hari ini. Di mana-mana juga orang Islam ditindas, dibunuh. Tengok kat Malaysia. Di mana-mana juga orang Islam ditindas. Orang Islam apply tanah TOL tak dapat-dapat. Orang kafir tak payah apply. Di anugerah tanah. Kekal sampai bila-bila. Tak ada lagi dah pajakan 99 tahun. Itu pun kita tak faham. Dapat habis kat orang kafir. Inilah dia. Itu contohlah kan yang kita tengok. Bila kita tak mahu pada agama.
Nak pergi haji tak boleh ambil duit KWSP. Lepas tu duit dia. Ha? Ha? Nak beli kereta boleh. Pasal apa beli kereta boleh? Ada untung dia menunggu kereta. Inilah dia. Apabila yang pertamanya ada orang buat kerja dakwah. Di samping itu ada orang buat kerja dakwah. Di samping itu orang Islam juga yang menentang kerja dakwah. Di samping itu orang Islam juga yang menyokong kerja-kerja dakwah itu. Susahnya Islam nak berkembang di akhir zaman. Akhirnya yang benar dikatakan sesat. Yang sesat dikatakan benar. Yang hak dikatakan batil. Yang batil dikatakan hak. Kalau yang batil itu dikatakan batil memang disebut betul lah tu. Tapi yang hak pun dibatilkan orang. Siapa yang batilkan tu? Orang Islam juga. Inilah penyakit umat Islam di akhir zaman. Mereka suka membalacikan diri mereka kepada musuh. Mereka membalacikan diri mereka sendiri. Dengan jadi balaci musuh. Jadi orang suruhan musuh. Musuh Islam. Akhirnya orang musuh Islam bertepuk tangan. Bertepuk tangan orang-orang kafir harbi melihat orang Islam meruntuhkan syiar Islam. Dengan sendiri mereka tanpa kafir-kafir ni pergi runtuhkan. Itulah bila kekuasaan dan keuangan berada di tangan mereka. Bila ada kekuasaan dan keuangan selalu tepi-tepi rumah orang Islam kadang-kadang bunyi. Dun dun cam, cam cam com. Pada gendang Cina Mampuih tu. Ingat kan ada Cina Mampuih? Rupanya ada Pak Lebih dengar lagu Megadeth. Siap pasang audio system kau-kau. Begitu macam mana? Tak kena bala. Bukan? Tak marilah tsunami lagi. Tak marilah apa ribut petir tornado apa lagi. Tapi al-khauf dan al-jau' ada terasa tak? Kelaparan dan ketakutan tu ada terasa tak yang disebut dalam surah Al-Baqarah tu? Ketidakcukupan dalam ekonomi, ketakutan dalam menghadapi hidup yang akan datang.
Ni bala jiwa, sakit jiwa. Sakit jiwa ni dia akan jadi penyebab kepada kalau kaya pun jadi fakir, kalau sihat pun jadi sakit. Duk sihat-sihat pun boleh mati. Pasal jiwa sakit. Apa dia? Kemurungan, fobia, trauma. Itu semua penyakit jiwa. Sebab dia apa? Itulah tinggal agama. Air berat ni benda ni. Kita yang menempuh akan merasa. Zaman ni lah yang Nabi kata, yang apa kata Imam Ghazali, kalau kamu duduk dalam zaman itu, dalam daerah itu, alaikum bil uzlah, hendaklah kamu beruzlah. Ngasingkan diri daripada masyarakat ya fasik, yang zalim, yang kafir, yang munafik, yang sabiin, yang musyrikin, yang munafikin, yang murtadin, yang minasyaitanir rajim. Asingkan. Dan jaga di kalangan kamu itu tak ada orang macam tu. Kalau ada, sama jugalah macam orang lain. Sama jugalah macam daerah lain. Tak ada beza. Tak ada beza. Itulah dia. Jangan pandang tinggal solat itu remeh. Berzina 1000 kali, tinggal solat sekali. Lebih besar lagi tinggal solat. Besar. Zina tak jadi kafir. Tapi solat menghampiri syirik. Tinggal solat ni menghampiri syirik. Ya. Jagalah solat. Dan solat tu pula tak bolehlah solat begitu hal je. Kena boleh solat dalam keadaan berilmu dan mengenal Allah. Solat orang jahil tak diterima Allah. Ibadah dalam kejahilan tak diterima Allah. Mardudatun la tuqbalu. Inilah dia yang perlu kita ambil perhatian. Ya. Nanti bila kena apa-apa, kaum ni menyalahkan kaum itu, kaum tu menyalahkan kaum ini, grupmu salahkan grup ni salahkan grup tu. Orang tu salahkan orang ni salahkan orang tu, padahal semua pakai bersalah sebenarnya. Tanda-tanda kesalahan tu dah nyata, dilakukan oleh semua orang, berlakunya kejadian salah menyalah sama sendiri. Itu bermakna apa? Bala tu dah hampir. Tanda bala nak hampir. Dia lagu tu. Nampak macam mana? Kita sendiri yang cari bala. Ya, umat Islam itu sendiri yang mencari bala. Cari musibah. Cari malapetaka. Bila nak buat macam mana? Habis macam mana penyelesaian dia? Kalau kita duduk di mana-mana pun, tak ada tempat yang boleh kita nak beruzlah dengan sebenar-benar uzlah dalam pengertian uzlah yang sebenar. Maka beruzlahlah dengan hati. Tidak dengan diri. Kerana tidak mampu kita nak beruzlah seorang-seorang dalam hutan. Dalam bukit buka tak mampu sebab kita tak ada ilmu nak perang dengan syaitan.
Ya, syarat nak beruzlah seorang-seorang dalam gua, dalam hutan. Macam mana orang sufi-sufi dulu buat. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab hikam itu. Dia kata, haram beruzlah seorang diri di dalam hutan, dalam gua atau seumpamanya. Jika tidak ada ilmu untuk melawan hujah syaitan. Sebab ada dah satu sejarah Islam. Ada seorang ni dulu ni dia Pak Lebay. Tapi Pak Lebay bukan betul-betul Pak Lebay. Pak Lebay sikit-sikit nama dia. Adalah ilmu sikit-sikit. Berlakunya di India. Berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang Hindu di India. Bila berlakulah peperangan Islam dengan Hindu ni, ada satu orang Pak Lebay ni, dia takut nak perang, takut mampus. Dia takut mampus, bukan takut syahid tak. Takut mampus. Tu takut mampus. Jadi, dia buat keputusan, bawa bekal apa yang ada, lari panjat bukit, duduk dalam gua, berzikir. Konon-konon nak jadi wali. Dalam keadaan dia sendiri pun tak apa nak reti bab agama. Konon-konon nak berzikir, nak jadi wali. Maka orang di bawah sana duduk berperang. Dia di dalam gua, duduk beramal lah wirid. Orang wirid tanpa ilmu ni, bila kita wirid, datanglah apa? Warid. Kita baru baca dalam kitab hikam. Maka bila berwirid dalam keadaan tidak ada ilmu ni, warid ni apa? Syaitan. Syaitan datang kat dia, jelma macam Tok Syekh. Kejubah seban so. Dia kata, wahai Fulan, perang sudah selesai. Pulanglah kamu ke kampung halaman kamu. Kamu kena ubah apa agama yang kamu anut dulu. Kamu kena buat gini. Kekalkan serbanmu. Supaya nampak kamu tu orang soleh. Maka dia pun turunlah dari bukit dia. Dia sangka yang datang tu malaikat Jibril. Orang tak mengaji kan? Ilmu tak ada. Tak kenal jin, tak kenal syaitan. Dia sangkanya tu malaikat Jibril padahal syaitan. Main mupa kat dia. Maka bila dia turun ke bawah, orang pun dah tak pegang dah. Ya. Dia mengajarlah ilmu sesat dia. Terbitlah satu agama baru masa tu. Agama Sikh. Tu yang dia pakai turban besar. Agama Sikh tu. Tak tahu. Entah tu ilmu. Ha. Kalau kita tengok dia punya queen nama apa? Gurdawa apa? Gurdawa apa saya tulis. Dekat dia punya kuil. Ha, dia sembah Anu. Dia bukan sembah Allah, dia sembah Anu. Tok Anu. Orang lekor. Ha, itulah sembahan dia. Kata manusia datang daripada situ, dia kata. Ha ni, orang panggil apa? Menggali sing. Ha. Sik ataupun orang panggil menggali sing. Ya tu. Apa masalah dia jadi dekat tu? Tapi buat agama baru. Pasal dia tak ada ilmu, pergi Mu'tazilah.
Itu bukan belajar tasawuf, bukan. Itu nak jetuk bomo boleh. Jetuk bomo boleh. Hidup tapa dalam buah. Makan pertih sehari sebiji. Boleh. Tak tidur-tidur. Boleh. Itu bukan bangun syaitan. Baik. Jadi kita ni kalau nak beruzlah, hendaklah beruzlah dengan orang-orang soleh. Carilah mana pondok-pondok pesantren yang betul-betul orangnya soleh-solehin. Orang baik-baik betul-betul. Nak cari tu yang payah. Sekarang ni iyalah yang duduk kat pondok tu pun kan bukanlah asal ni orang yang soleh-soleh. Bila masuk pondok tu nak jadi soleh, jumpa balik geng hak serupa macam ni, jadi balik. Itulah masalah dia. Tak ada tempat kita. Ya. Tak ada tempat kita ni nak beramal dengan amal yang soleh. Zaman sekarang cukup susah. Dari mana pun tak tahu. Baik, kita baca soalan tu cukup panjang sangat pula soalan dia. Baik, soalan dia, kalau kita beruzlah, bagaimana dengan tanggungjawab kita untuk berdakwah, menyebarkan Islam? Pandai juga dia tanya. Kalaulah kita nak pergi dakwah orang, silap-silap kita tersaruk jadi macam dia, lebih baik hang pergi uzlah. Faham? Kalaulah kita nak pergi dakwah orang ni, supaya orang tu jadi baik, tiba-tiba kita pergi dakwah dia, yang kita tersaruk macam dia, lebih baik kita pergi uzlah. Jadi kalau kita nak pergi dakwah orang, kita kena tahu siapa kita tu dulu. Bolehkah kita mempertahankan diri kita daripada 4 musuh agama tadi? Siapa? 4 musuh agama? Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Kalau kita boleh lawan tu, tak apa api. Satu. Yang kedua, mestilah ada ilmu. Ilmu yang sekurang-kurangnya menyelamatkan diri kita daripada terbuat fahsyak dan mungkar. Kita tahu ni fahsyak, kita tahu ni mungkar. Ini tutup aurat pun tak tahu macam mana. Nak pergi dakwah orang. Yang dakwah tu pakai tudung macam ni. Kita pergi dakwah orang supaya jomlah kita pakai tudung. Ni rambut ni haram. Yang dia tudung sekat ni. Bawah lepas buka. Macam mana? Jomlah ajak pergi semayang je bekas 2 jin tu. Stocking dah pakai. Ni kalau orang perempuan lah. Itulah masalah dia. Ya. Bukanlah tak boleh. Boleh. Tapi nanti ibaratnya gini ya. Ludah ke langit, jatuh ke dalam lubang hidung sendiri. Bukan batang hidung lah. Lubang hidung. Kalau tersumbat, napas tak boleh. Dan ludah tu pula kahak hijau pula. Sudah. Itulah umpamanya ya. Jadi bab uzlah ni ya ada diceritakan dalam asar sahabat dan hadis-hadis pun. Nabi pun beruzlah di Gua Hira sebelum baginda dilantik menjadi rasul. Ya. Nabi beruzlah di Gua Hira sebelum baginda dilantik menjadi rasul. Hikmahnya apa? Untuk mengumpulkan kekuatan rohani, jiwanya dan mentalnya. Supaya dapat bertahan dalam menempuh segala-gala. Ramai orang yang buat kerja dakwah, kerja berhenti tengah jalan. Tak tahan dengan ujian yang berat-berat.
Ada yang buat kerja dakwah, dia sebut benda yang orang yang suka. Yang orang tak suka, dia tak sebut. Pasal apa? Takut bala nak musibah mari. Lagi, ya, periuk tak masuk berai pula. Sebut pasti, ekonomi jadi sekat. Toliah ditarik ke, digam ke. Maka bercakaplah benda yang orang suka ya. Orang tak suka tak berani. Maka bercakaplah yang orang suka saja, orang tak suka tak berani. Jadilah apa? Tak maulah sebut, lagi marah orang kat aku. Nah. Baiklah. Ustaz kata tak habis takut. Qulil haq wa in kana walau kana murran. Katalah yang hak walaupun dia pahit. Dah cakap selalu dah pun. Bukan tak pernah bercakap. Itulah dia. Cakap selalu dah pun. Saya ni kena gam dah banyak tempat. Silap-silap di sini pun kena gam juga. Ni pondok ni nak kena gam lah. Baik ya. Jadi kalau dia mari soalan, bagaimanakah nak berdakwah kalau kita beruzlah? Bersihkan hati dulu, kemudian baru pergi berdakwah. Itu kaedah dia. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam amal, amal itu makmumnya. Maka ilmu itu ada dua. Satu ilmu, ilmu ni ada tiga. Ya, ilmu ni ada tiga. Ilmu yang pertama ilmu zahir. Yang kedua ilmu pertengahan. Yang ketiga ilmu batin. Ilmu zahir apa dia? Fiqh. Ilmu pertengahan apa dia? Tauhid. Ilmu batin apa dia? Tasawuf. Tiga-tiga tu komplit dulu. Lepas tu barulah keluar dakwah. Jadi masa uzlah tu buat apa? Kumpulkan tiga ni lah. Bukan suduk diri tak pergi ke mana. Main Jumaat pun tak. Dalam masa uzlah tu kumpul tiga ni lah. Kumpul tiga ni. Tauhid, tasawuf, fiqh. Kurang-kurangnya. Kurang-kurang. Ilmu ni ngaji tak habis-habis. Ada orang uzlah sampai mati ya. Dosa lah. Menuntut ilmu tu dah kira syiar dah lah tu. Menuntut ilmu tu kira dah menyebarkan syiar Islam lah. Berapa orang nak ngaji? Siapa yang nak imarah rumah Allah? Lebih ramai masjid ke orang pergi ataupun lebih ramai pasal malam pergi? Jadi siapa yang pergi imarah masjid meramaikan majlis ilmu tu dah kira beramal dah lah tu. Dakwah tak semestinya hang cakap macam saya ni. Hang pergi hadir majlis ilmu tu termasuk dakwah. Tu namanya dakwah dengan hal. Dakwah dengan kelakuan, dengan perangai baik-baik tu dakwah. Ya, kita berjalan ke masjid tu dah kira dakwah dah. Orang tengok tu dah kira dakwah dah. Dapat dah pahala dakwah tu, pahala jihad fi sabilillah, pahala menyebarkan syiar Islam. Jangan sempitkan pengertian uzlah lah ya. Dulu dah cerita dah uzlah ni. Tuan-tuan duduk di rumah, buka handphone. Malam ni nak buka online Ustaz apa? Ustaz Azhar Idrus. Contohnya. Buka. Itu kira dah menyebarkan syiar Islam dah lalu. Sebar melalui handphone. Ini ada handphone sebar lagu Hindustan. Coach makan tahi. Coach makan tahi. Itu lagi dia. Tak ada kerja lain. Ya. Boleh ke faham? Banyak kali dah cerita Bang Uzlah ni. Orang duduk kat pondok mengaji dari pagi sampai ke petang sampai ke malam. Itulah hari-hari. Uzlah dah lah tu.
Habis mana dakwah? Dia pergi mengaji tu kira dah dakwah dah lalu. Dia dah tegakkan syiar. Apa dah syiar? Ha? Apa dah syiar? Lambang. Syiar ni lambang. Lambang keislaman. Syiar Islam. Ya, lambang keislaman. Apa lambangnya? Imarahkan rumah Allah. Bukankah ada disebut? Ada 7 manusia yang dipayungi di bawah arasy Allah di pada mahsyar, dia tak akan terkena panas matahari itu. Antaranya adalah lelaki yang hatinya mencintai rumah Allah dan mengimarah rumah Allah. Ya. Saya biar ada orang tanya, dia faham sikit. Jadi kita bertanya dapat pahala. Bertanya tu pun dakwah lah. Bertanya ni ada beberapa macam. Beberapa jenis. Yang pertama, bertanya kerana menghilangkan kejahilan. Dapat ada pahala? Dapat. Sebab apa dia menghilangkan kejahilan dirinya? Yang kedua, bertanya kerana nak mengkonfirmkan kepahaman. Dia dah tahu dah tapi nak bagi confirm, nak bagi tahqiq. Dapat ada pahala? Dapat. Pasal apa? Menambahkan ketahqiqan ilmu. Yang ketiga, dia bertanya, dia dah tahu dah tapi saja nak tanya, nak bagi orang lain pun turut tahu. Maka dia ni paling besar pahala. Pasal apa? Pasal dia punya soalan, orang tak tahu jadi tahu. Jadi jangan dia ubat tak tahu. Kalau tak tahu, ni tanya tahu. Tanya tak tahu. Bukan? Ada lagu tu. Banyak lagu tu. Ngaku tahu, tanya tak tahu punya. Tak tahu tanya. Dia terima kasih pada yang bertanya. Pasal apa? Dia dapat pahala banyak. Yang tak boleh bertanya apa dia? Bertanya kerana nak menguji. Nombor 4 ni tak boleh. Bertanya kerana nak menguji ustaz tu. Tengok ustaz ni boleh ke ni? Faham ke ni? Aku nak tanya tengok. Boleh ke jawab? Jadi tanya sebab nak menguji ustaz. Nak menguji ustazah. Menguji ni nak tanya kerana nak menguji dia. Itu hukumnya haram. Jangan tanya kerana nak menguji. Tanya, mestilah tak lari daripada 3 hal tadi tu. Faham? Baik, habis. Soalan kedua. Saya nak tanya. Tanya. Apa soalan dia?
Kiranya kita dalam kesusahan dan minta pertolongan dari keluarga terdekat. Kerana mereka mampu, tapi mereka enggan tolong. Malah menghina kita. Katanya kita sendiri yang tak nak usaha untuk mengubah hidup kita. Dan mereka jadi senang kerana usaha mereka. Mereka anggap kita banyak dosa dan amalan kita tak diterima. Itu sebab kita hidup melarat. Dan mereka anggap mereka dirahmati Allah kerana diberi kekayaan. Dapat pergi Mekah, melancong dan sebagainya. Apakah benar anggapan mereka itu? Dan apakah benar yang hidup susah ini dihinakan Allah kerana banyak dosa dan tak berusaha? Terima kasih. Sama-sama kasih. Apa maksud dia? Dia tanya. Apa tak faham soalan Kak Dengan? Apa tak faham soalan Kak Dengan? Kak. Oh, ramai tak faham. Sebenarnya membaca ni, orang bukan nak faham. Dia nak kena bersembang, baru faham kan? Macam orang baca khutbah Jumaat. Tok Khatib baca khutbah Jumaat atas mimbar tu bukan semua orang faham. Silap-silap Tok Khatib tu pun tak faham. Han tak percaya lepas main Jumaat pergi tanya, Tok Khatib tadi baca apa? Dia garu bala. Tah tu, macam tu aku baca. Sebab ramai suruh baca. Silawan tanya tengok Tok Khatib tu. Ha. Pasal apa? Saya pernah jadi khatib. Tapi saya jadi khatib, saya tak baca teks. Saya tak baca teks, saya tak membaca khutbah, saya berkhutbah. Lepas tu dah orang tak panggil dah aku pada muka. Panggil-panggil tak baca teks, panggil-panggil tak baca teks. Tak panggil dah. Nak lah duduk jauh sini ha. Baik. Dia tanya ni, abang dengar saya nak sembang pi. Dia tanya, dia ni ada adik-beradik. Adik-beradik tau. Siapa tak tahu adik-beradik? Saya tak tahu. Adik-beradik tak tahu? Tak tahu. Dengar balik. Adik-beradik dia semua kaya. Kaya tau. Kaya tu kaya. Ni bukan sekaya. Kaya hak cicah roti you. Ni kaya, duit banyak. Dengan duit banyak tu, dia boleh pergi ke Mekah. Dan sebagainya. Faham dah? Tiba-tiba ada adik-beradik ni, ada satu orang ni, barangkali orang tengah lah kot. Kak Ngah ke, Kak Tih ke, Pak Ngah ke, Pak Tih ke. Dia susah lah sikit. Pendapatan dia sebulan gaji 2,500, nak simpan sekupang bayar. Pasal apa? Anak 15 orang. Bini seorang, sibik bini seorang. Kalau bini 2 orang, 30 orang nak. Bini 2,500, anak 15 orang. Kan cukup lah 2,500 gaji. Memang susah lah kan. Pakai kereta Moreh Minor. Moreh Minor tu. Tak tahu? Susah dengan apa ni. Moreh Minor tu. Tak tahu? Kereta sorong lah sana. Pakai kereta pun jalan sebatu kena tolak. Boleh duduk balik. Tayar bunga macam tak. Licin tayar lagi pada pipi bini dah. Pasal apa? Susahnya. Kan nak pergi minta adik-beradik tolong. Di cerita tadi ni, mereka tak bagi. Pasal apa? Pasal dia kata hang malas usaha. Lepas tu hang susah. Cuba tengok kami rajin usaha. Dulu kami rajin pergi sekolah. Belajar sampai masuk university. Uni tu bah, lepas tu city buat lagi. Keluar dapat PhD. Pakat jadi kaya belakang.
Dalam bank tu tolak duit orang semua duit dia. Betul tak? Dalam bank tu duit tolak duit orang semua duit dia. Kaya tak kaya. Macam hang lah saya oi. Dalam bank tu tolak duit orang semua duit hang. Betul tak? Betul tak? Ha? Tak? Oh, betul. Tapi tak banyak kan? Ada 15 ringgit lah. Ha. Orang 15 juta. 15 bilion. 15 trilion pun ada apa tak tahu. Ha. Faham dah? Cerita dah faham? Dalam adik-beradik ramai-ramai je dia seorang ni lah susah. Nak balik minta tolong kat adik-beradik bukan nak dapat, kena herdik. Kau malas kerja pasal dia lagu ni. Ha, kalau kau nak jadi macam kami, kau usahalah sendiri. Jangan dia minta tolong orang. Faham eh? Faham? Adik-beradik herdik dia. Pasal dia susah. Dia pun mengaji, kata mengaji. Sekolah juga bukan tak sekolah. Tapi bila dah kahwin, barangkali diuji dengan kesusahan. Diuji dengan kesusahan. Bila ada susah nak minta tolong adik-beradik, adik-beradik pun tak mau tolong. Adik-beradik penting diri sendiri. Faham? Tak faham weh? Ha. Jadi dia nak tanya soalan dia tu. Ya. Adik-beradik dia ni duk kata, hidup hang tak berkat sebab tu hang tak kaya. Kami ni berkat sebab tu dapat simpan duit jadi kaya. Ha. Ha, adik-beradik kata lagu tu. Jadi dia tanyalah, dia tanya hampa semua ni. Saya tolong jawab bagi pihak hampa lah. Kau pandai kan? Nah, apa dia tanya? Apakah benar anggapan mereka yang kaya itu menganggap hidup susah ni dihina Allah? Hidup kaya tu dimuliakan Allah. Faham? Siapa tak faham kat sana? Semua faham lah? Betul lah. Umar faham tak? Ha, mana tahu besok hang balik-balik dengar adik-beradik hang, adik-beradik mak menakan semua kaya-kaya belakang semua pakai Ferrari, Lamborghini, kapal terbang pun dah landing kat atas rumah. Dia kata apa? Itulah umat pergi pondok jadi bodoh. Hidup tak berkat. Tuhan benci tengok. Sebab Tuhan susah naik basikal. Tengok kami hidup berkat. Tengok tak ada apa. Kapal terbang 3 biji. Siap kapal perang satu kat bawah laut. Kaya kami. Baik. Adakah orang kaya lagu tu dihina dimuliakan Allah? Orang miskin ni dihinakan Allah. Pasal adik-beradik dia kata lagu tu. Faham ke soalan? Soalan dia mudahnya, adakah kaya itu dimuliakan Allah? Miskin itu dihinakan Allah. Baik, itu soalan dia, point dia. Yang tadi tu dia pusing panjang cerita pasal apa, dia nak cerita adik-beradik dia lagu tu. Siang kat dia. Temu abang siapa nama. Lagi apa pandang bayang siapa dia pula kan. Mungkin dia tanya ni untuk ambil pengetahuan dia, bukan kena kat dia ke. Saja. Pasal banyak dalam dunia ni macam tu. Bila kata kaya, orang kata berkat lah. Dia kerja apa? Pegawai ni gaji 18,000 sebelah. Berkat dia mengaji. Padahal semayang pun tak berkat tak apa. Dia jadi apa? Pengarah menteri. Hai. Berkatnya ya. Berkat apa? Doa kunut macam
istidraj, Allah beri rezeki dengan jalan kemurkaannya. Dalam Quran, orang kaya lagu ni sebut ada 2 yang dirahmati, ada 2 yang dimurkai. Yang dirahmati ada 2. Siapa dia? Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Orang kaya yang diberkati, yang dirahmati. Kaya dia tak terlawan oleh siapa pun. Sejak dari awal dunia sampai kiamat. Kaya dia tu tak boleh siapa lawan. Orang kafir hari ni pun tak boleh lawan. Orang kafir dulu pun tak boleh lawan. Fir'aun pun tak boleh lawan. Namrud pun tak boleh lawan. Dia raja yang amat kaya. Raja Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Cerita dalam Quran, bukan? Itu namanya kaya yang dirahmati. Baik. Contoh satu. Kaya yang dimurkai siapa? Yang dapat rezeki dengan jalan istidraj dengan kemurkaan Allah. Ada 2 juga di situ dalam Quran. Siapa? Fir'aun dan Namrud. 2 raja yang kafir. Yang rasa dirinya tu kaya sangat. Yang rasa dirinya tu Tuhan. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Namrud mengaku dirinya Tuhan. Sampaikan orang kafir ni salah buat fakta sejarah. Dia kata Fir'aun yang bina piramid di Mesir. Fir'aun yang zaman Nabi Musa tu. Sebenarnya salah. Fir'aun ni, piramid ni bukan dibina zaman Fir'aun. Bahkan sebelum Fir'aun. Piramid ni sudah ada zaman Nabi Idris alaihissalam. Jangan buat hati pula. Fir'aun ni sudah ada zaman Nabi Idris. Nabi yang nombor berapa? Nombor 2, Adam, Idris, Nuh, Saleh. Punyalah banyak soalan. Soalan panjang lagi. Panjang sangat soalan. Tu, sampai nada ni. Jadi, ada 2 kaya yang dirahmati, ada 2 kaya yang dimurkai. Faham tak? Maknanya apa dah? Kaya itu tak semestinya dimuliakan Allah. Tapi kebanyakan orang kaya dalam neraka. Jaga tu Nabi pesan. Nabi tengok ke pintu neraka masa Nabi di mi'rajkan. Nabi kata apa? Dan aku lihat di pintu neraka kebanyakannya orang-orang perempuan dan orang-orang kaya. Maka dalam hadis Tirmizi banyak disebutkan takutlah kamu akan kekayaan. Dan Nabi pun tak minta jadi kaya. Nabi minta jadi apa? Allahumma rzuqni miskinan tayyiba. Ya Allah jadikanlah aku orang miskin yang baik. Buka hadis Tirmizi. Jadi siapa kata kami ini kaya sebab kami ini dapat rezeki yang diberkati dari Allah Ta'ala, maka sebenarnya dia tu sombong. Dia tu sombong. Dia tu sombong. Itu nama orang takabur dengan Allah. Orang kaya, dia bila jenguk orang susah, dia tak kata dia kaya. Dia kata apa? Hadza minni min rahmatillah. Sungguhnya yang ada ke aku ni, hadza minni, daripada aku ni, ada daripada rahmat Allah. Jadi dia tak akan kata kami ni kaya pasal kami rajin kerja. Tu tanda dia apa dia? Fir'aun jawab lagu tu. Fir'aun lepas dia siap buat istana Jalawa, dia kata apa? Orang puji dia, lawanya istana tuanku. Dia kata, tengoklah siapa. Saya rajin usaha. Padahal yang dia buat tu bukannya dia. Buruh kasar dia yang tak diberi gaji. Bagi makan dia. Laka Fir'aun ni. Inilah perangai Fir'aun ni banyak zaman sekarang ni. Itu di dalam kitab tafsir dia kata Far'an. Apa dia Far'an? Orang yang berperangai Fir'aun. Inilah dia. Nak cerita.
Ni orang yang tanya jangan pergi habaq lah. Hampa semua Firaun. Ustaz aku aja. Jangan kata lagu du pula. Ni fakta lah, fakta ilmu dalam kitab tafsir. Dia kata orang kaya yang rasa dirinya tu kaya sebab rajin usaha, maka tu namanya far'an. Orang yang berperangai Firaun. Cuba jadi macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Bila dipuji oleh Ratu Balqis. Hadza min fadli Rabbi. Inilah limpah kurnia Tuhanku. Marilah kita kongsi sama-sama. Punya nak kongsi Nabi Sulaiman dengan makhluk Allah bukan sekadar manusia. Sampai ikan di laut pun dia nak kongsi. Jadi minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau tak payahlah bagi makan ikan hari ni. Biar aku nak bagi makan. Dia pun perintahkanlah pekerja-pekerja dia kumpul makanan besar. Dia digumpa-gumpa besar jadi ni. Tu nak humbat ke dalam laut. Nak bagi ikan makan. Dia kata hari ni Allah tak payah bagi makan. Biar aku yang bagi lah. Aku rezeki banyak sangat ya Allah. Aku nak kongsi dengan makhluk-makhlukmu. Baik dah hati dah. Baik dah hati dah. Punya baik Nabi Sulaiman ni. Harta bukan nak makan seorang. Ikan punya nak kongsi. Bukan ikan dalam kolam. Ikan dalam laut. Dia rasa rezeki dia banyak sangat. Tak terhabis ni. Aku nak bagi makan semua orang lah. Semua makhluk Allah. Tak terhabis. Banyak sangat. Bukan macam kita. Lagi ada nak simpan. Orang petani kata buat kerong. Tu buat kerong. Apa mana tahu. Jadi pagi tu Nabi Sulaiman dengan rakyat dengan apa? Dengan bala tentera dia, marilah duduk tepi pantai. Tu nak lempar makanan ke laut. Dia panggil lah ikan. Oh ikan semua mai. Come here. Today I give you the money of food. Dia cakap Arab. Marilah ikan. Penuh lah di laut tu. Daripada tepi pantai tu sampai ke tengah tu. Ikan penuh. Nabi Sulaiman terfikir. Cukup ke ni? Cukup ni tengok selapis pun dah. Tu dia penuh sampai tak nampak. Sampai ke tepi yung. Orang kata apa? Saujana mata memandang laut tu penuh ikan. Mau duduk atas laut. Atas air. Bawah tak nampak cukup ni dah. Lepas tu dia pun bilang. 1, 2, 3. Lempar. Lempar satu. Boom. Elok sampai tengah. Ada satu ikan besar. Dia lompat. Ngap seekor dia. Habis. Haling ngengah. Cengang Nabi Sulaiman. Ya Allah. Dia terus sujud. Sujud kerana mengagungkan Allah. Yang maha memberi rezeki kepada makhluknya. Semua ikan di laut semua. Sentiasalah tak nak bagi rezeki. Dia rasa dia kaya sangat tak? Dia rasa dia banyak harta sangat. Tuhan bagi dia banyak sangat. Rupanya hak dia, Tuhan bagi kat dia tu. Ya. Kali satu hari bagi ikan tak cukup. Tu nak cerita dia. Hampa kaya duit banyak. Jangan duk sombong. Jadi Firaun. Apa dia? Far'an. Far'an apa dia? Orang berperangai Firaun. Kalau Ablasa, orang berperangai Iblis. Far'an, orang berperangai Firaun. Sudah lawan lah Tuhan. Sudah belagak lah. Tak lama. Sekali Allah Ta'ala kata, siap-siap dengan nyawa-nyawa habis. Kok rentap harta, tinggal zero, tak apa lagi. Boleh duduk tepi jalan minta sedekah, buat turung. Rentak dengan nyawa-nyawa, jaga-jaga balik sana bekal apa pun tak ada. Hanya minta dengan siapa? Minta tolong dengan siapa? Tak ada lah penyesalan yang seselat, yang apa? Penyesalan yang tak berkesudahan. Janganlah duk sombong dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu kaya. Kaya ni tak dituntut dalam Islam. Dulu pernah saya dengar khutbah. Dia kata Islam menuntut kita menjadi orang kaya. Mana nas dia?
Mana nak kata Islam menuntut kita jadi orang kaya, mana nak. Dia cakap Melayu, Arab tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada. Yang ada dalam Quran, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam mengejar kebajikan. Kebajikan tu bukan kekayaan. Kok dia faham kekayaan tu. Kebajikan tu ialah pahala. Bekalan. Maka Allah kata apa lagi dalam Quran? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى. Sediakanlah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Bukan duit. Bukan harta. Kalaulah kaya tu dituntut dalam Islam, tentu Nabi Muhammad terima offer bukit yang nak jadi meh. Nabi tak terima. Masuk syurga 500 tahun lebih lambat dari orang miskin yang zuhud. Faham tu ya? Jadi jangan kata orang kaya tu dia berkati, dia pangkat besar, dia berkati jaga. Semuanya tu ni kadang-kadang tu termasuk di dalam kataan wala tamuddanna ainaika bima matta'na bih. Jangan kamu terpesona, terliur dengan apa yang kami beri kepada mereka itu kafir daripada harta benda, kekayaan, pangkat, jawatan, cantik, jelita dan sebagainya. Semua tu adalah fitnah ya. Kerosakan bagi mereka sebenarnya. Allah bagi banyak-banyak di dunia, padan dan patut sangat di akhirat dapat siksaan yang amat pedih. Apatah lagi kalau jadi miskin papa kedana dunia. Dunia pun terseksa, akhirat pun terseksa. Fir'aun dia kaya lah kat dunia. Masuk negara puas hati kot tu. Ikutlah. Tak puas hati, menyesal yang sangat menyesal. Dia tak akan puas hati punya. Dia tak akan kata, tak apalah aku masuk neraka hari ni. Pasal apa? Hidup kat dunia aku dah jadi raja, puas hati lah. Dia tak puas hati. Dia akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Sebab tak beriman dengan Allah masa hidup. Pasal apa? Azab yang sentiasa dirasakan di dalam kubur pun jadilah. Bukan neraka lagi. Azab yang sentiasa ditambah. Sentiasa menambah. Bukannya sentiasa mengurangi. Ataupun steady je dah. Tak steady dah. Tak ada Allah bisa tegal biasa. Tak ada. Masa itulah menyesal sangat-sangat orang kafir ni. Lebih-lebih lagi Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun. Dan yang seumpama dengannya di kalangan orang-orang munafik. Yang lebih azab daripada Qarun. Yang lebih azab daripada Fir'aun. Munafik ni jaga siapa? Orang yang duduk dalam agama Islam. Tapi membelakangkan agama Islam. Kerana mencari cita-cita dunia. Akhirnya jadi munafik. Iman tak diterima. Sebab pura-pura je beriman. Sebenarnya nak cari dunia. Nampaklah. Menzahirkan Islam. Menyembunyikan kufur. Itu kata orang munafik. Mereka lebih azab seksanya. Daripada Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun dan seumpamanya. Syaitan pun. Iblis sekalipun. Tak seberat seksa orang munafik. Iblis pun takut dengan orang munafik ni. Iblis ni, setan ni, setan ke iblis ke serupa lah.
Bila duduk dengan orang munafik, dia lari. Ada dalam kitab dia sebut, dalam hadis pun ada. Iblis ni setan bila dia duduk dengan orang munafik, dia lari. Dia racun dia kepala otak orang tu biar jadi munafik, lepas tu dia pun lari. Pasal apa dia lari? Pasal dia tahu orang kalau dah bersifat munafik, tak lama bala turun. Kalau bala turun aku kena, baik aku caw dulu. Elok dia caw, biasanya kena lah kawan tu. Pasal apa? Pasal iblis ni umur dia panjang sampai kiamat. Iblis ke setan ke? Faham? Jadi antara dua, kaya dengan miskin, yang lebih dikasih oleh Allah ialah orang miskin yang zuhud. Ya. Berbanding dengan orang kaya yang zuhud. Orang miskin yang zuhud masuk syurga 500 tahun terlebih dahulu dari orang kaya yang zuhud. Jadi jawapan dia, apakah benar anggapan mereka itu orang kaya adalah yang dirahmati Allah, orang miskin dihina Allah? Maka jawapannya tak betul. Ada orang kaya dirahmati Allah, ada orang kaya dibenci Allah. Ada orang miskin dirahmati Allah, ada orang miskin dibenci Allah. Maka kalau nak ikut stepnya, paling disayangi Allah ialah orang miskin yang zuhud. Nombor dua, orang kaya yang zuhud. Yang dibenci oleh Allah, orang miskin yang hatinya mencintai dunia. Yang keempat, orang kaya yang mencintai dunia. Itulah kalau nak ikut step kategori ni. Jadi yang kaya, yang hubbud dunia tadi, lebih azab daripada orang miskin yang hubbud dunia. Dia miskin tapi hubbud dunia, kena azab di akhirat. Dah lah miskin, hubbud dunia pula, kena azab lagi ke akhirat. Kat kubur pun kena. Jadi faham part itu ya. Semoga yang bertanya dapat faham. Tak faham tanya balik. Kitab mana ada cerita tu Ustaz, kami nak try tunjuk. Nak try rujuk, tengok kok jumpa. Buka kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ni muslimat yang duk ikut pengajian saya dulu dah banyak dah yang khatam. Kita tanya dia apa? Buku surat berapa, suruh mereka buka. Baik, soalan yang kedua. Andai seorang pendakwah menarik diri, berhenti dari kerja dakwahnya, menyampai ilmu, sebab dirinya sedih, malu, rasa terhina atas cacian dan tuhmah manusia. Dia sudah tak boleh tengok muka orang atau bergaul dengan masyarakat, nanti dia duka cita. Dia pilih untuk asing diri, bukan sebab benci seseorang itu, cuma nak jaga hatinya untuk terima takdir Allah. Dia dari periang terus jadi perwatakan serius dan pendiam. Apa soalan dia? Tak? Soalan tak? Ya, jadilah kau. Soalan tak? Ini bukan soalan, ini cerita. Ini namanya penglipu lara. Tak ada soalan. Macam tadi ada soalan. Kat bawah dia tu lah. Soalannya kat bawah. Apakah benar? Tu dah. Maknanya ada soalan. Ini tak ada soalan. Dia tulis andai seorang pendakwah. Andai. Andai ni jikalau sekiranya
Lepas tu tak ada soalan. Dia buat andai, dia buat andaian. Soalan tak ada. Apa soalan dia saya pun tak tahu. Lagi salah soalan jawapan dia marah pula. Ustaz ni aku tanya lain, jawab lain. Bodoh Ustaz ni. Tak serban ni besar. Jadi tolong buat soalan apa soalan dia ni. Ini kata andai lah. Soalan tak ada. Lagi saya jawab lagi dia kata salah pula. Jadi minta siapa tanya ni tolong bagi soalan lain. Soalan tak ada ni. Ni dia buat andaian. Soalan tak ada. Tak nak jawab sebut salah. Baik, soalan yang seterusnya. Kenapa Syekh Atta'ilah kata di zamannya sudah tiada ilmu untuk melawan syaitan? Sedangkan masih ada guru mursyid dan murabbi di dunia ini. Sentiasa ada untuk mendidik tarbiyah muridnya dan masyarakat. Yang ini didik rohani. Guru mursyid akan sentiasa ada sampai akhir zaman. Guru mursyid ni, dia lebih rendah daripada guru murabbi. Dan guru-guru mursyid dan murabbi zaman dahulu lebih afdal lah daripada zaman yang ada sekarang ini. Orang alim zaman dulu, mana nak sama dengan orang alim zaman lah. Orang alim zaman dulu, dia tak payah pakai PhD. Nama dia alim dah, tak payah pakai PhD. Mereka digelarkan Al-Alim Al-Allamah. Sudah tu orang tak mahu lawan dah. Jangan alim sangat. Orang hari ni kalau alim dia ada PhD. Tak ada PhD tak alim. Orang Kedah lah. Orang Kedah. Tu dah cik. Aku tak alim. PhD tak ada. Ada. Pondok Haji Daud. Ngaji Pondok Haji Daud dapat lah PhD. Tapi tak dapat lah alim. Dapat apa? Dapat pandang kelain. Ilmu dah ada. Air lembu ada. Faham? Jadi cerita Syekh Atta'ilah ni dia kata zaman dia. Orang alim yang macam orang dulu-dulu ni tak ada dah. Pada zaman dia. Zaman kita lebih lagi lah. Murabbi itu kerohanian. Ya. Murabbi itu kerohanian. Kerohanian orang dulu tentulah lebih tinggi daripada kerohanian orang zaman lah. Wali-wali itu memang sentiasa ada sampai akhir zaman. Dia tak berkurang, tak berlebih. Ya. Ada 7 kabinet yang paling besar di kalangan pada kabinet wali itu apa dah? Yang pertamanya Ghaus. Yang kedua Kutub. Yang ketiga Nuqaba. Yang keempat Nujaba. Yang kelima Budala. Yang keenam begitulah para wali tadi ni, kebanyakannya membawa dirinya sendiri. Dia tidak membawa orang ramai. Yang membawa orang ramai itu sedikit. Ya, sedikit di kalangan mereka. Macam Rasul dengan Nabi, mana ramai?
Rasul dengan Nabi mana ramai umat? Ha. Nabi lagi ramai. Tapi Nabi ni, dia tak sampaikan risalah pada manusia. Tidak seperti Rasul. Itulah dia wali ni ada juga yang berdampingan dengan manusia. Di antaranya ialah wali amaman. Wali amaman ni duduk di kalangan manusia, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Dan dia menyembunyikan dirinya kebanyakannya. Dengan berbagai-bagai cara hidupnya. Orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Kadang-kadang dia menyembunyikan dirinya itu menyalahi pada syariat orang awam. Buka kitab Tazkiratul Awliya. Ya. Ada orang wali-wali orang benci dia macam Abu Yazid Al-Bustami. Elok-elok anak murid ni beribu, orang pakai lari sampai tinggal seorang. Dah kali hak seorang tu pencabut dia. Faham? Macam Hatim Al-Ansam. Duduk mana-mana pun orang benci orang beluat. Duduk mana-mana pun kena halau. Tu Hatim Al-Ansam. Buka sejarah Hatim Al-Ansam. Faham tak? Baik, faham dah? Pak tanya tadi faham tak? Saya tak tahu. Jadi ilmu melawan syaitan. Ini maksudkan oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari tu. Yang dimiliki oleh orang-orang di zamannya tak sebanding dengan ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama Rabbaniyah zaman dulu. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia halau syaitan, dia baling dengan tasbih dia. Dia baling dengan selipar dia. Kau nak baling apa? Nak baling apa? Baling di mana? Mana baling di mana? Mana baling? Baling nu kat Kedah tu. Baling bukan tu kat Negeri Sembilan. Baling nu kat Kedah. Baling kat Kedah tau. Tahu? Tu dah dia cerita. Nak cerita bagaimana orang dulu ni alimnya mereka. Tak boleh nak banding dengan kita. Ya. Tapi ada satu puak ni tanda nak kiamat. Allah Taala kata apa? Tanda nak kiamat. Terbitnya golongan jahil mengaku diri mereka alim, mengkritik dan mengkondem ulama-ulama terdahulu. Sampai Imam Syafi'i pun dia pun kata kafir. Ni puak Wahabi. Imam Syafi'i pun dia kata kafir. Dia punya rasa dia alim tu tanda nak kiamat sebenarnya. Kita jangan duduk heran lah. Tu tanda nak kiamat. Nabi dah beritahu dah tanda nak kiamat. Memang lagu tu lah jadi dia. Baik. Jadi ilmu ni dia tak sama dengan arif. Arif tak sama dengan ilmu. Ilmu itu hafazan. Arif itu pembukaan. Daripada hafazan, rahsia hafazan, hakikat hafazan. Itulah arif, pengenalan. Ya. Maka gabungan ilmu itu dikehendaki oleh Syekh Atha'illah ini. Makin lama tu orang makin kurang ilmunya. Wali-wali pun kurang ilmu. Bukan wali tu dia alim semua. Mungkin tak faham soal, tak faham orang yang tanya, tak faham makna wali tu, jangan wali tu mesti alim semua. Ada wali hanya alim fardu ain saja. Ada wali di kalangan wali dia hanya faham fardu ainnya. Kau tanya Arab pun dia tak erti. Yang dia alimnya alim rabbaniyah. Ulumiyah sekadar fardu ain. Ada tak macam tu? Banyak. Buka dalam kitab Tazkiratul Awliya, belilah satu. Beli minyak motor
Beli minyak motocross boleh. Jadi kita Tazkiratul Auliya tu. Baca kita para wali. Ya. Macam mana mereka. Bukanlah semua wali tu mesti alim. Dan bukan semua alim tu mesti wali. Banyak orang alim tapi tidak arif. Banyak orang arif yang tak alim. Tapi adalah sekadar fardu ain, bukan tak ada langsung. Ya, sekurang-kurang nak jadi arif kena ada ilmu fardu ain dulu. Tak adalah orang arif yang tak erti fardu ain, tak ada. Ya. Boleh faham? Orang alim ilmu tak semestinya arif menjadi wali. Orang wali tak semestinya alim. Bahkan ada yang hanya sekadar ilmu fardu ain. Habis. Dia nak tanya balik. Apa hukum pendakwah itu, adakah berdosa sebab meninggalkan kerja agama? Cerita tadi. Hukum dia nak tanya hukum. Hak andai-andai tadi. Tak nak tanya tu. Dia alim. Ya. Tapi dia tinggal kerja dakwah. Pasal apa dia tinggal kerja dakwah? Sebab dia rasa sedih. Rasa terhina. Cacian dan tuhmah manusia. Sedih, malu, rasa terhina atas cacian dan tuhmah manusia. Itu sifat mazmumah. Itu sifat mazmumah. Seorang da'i, kalau dia menyampaikan ilmu pada orang, tiba-tiba orang caci dia, tuhmah dia, dia rasa terhina, malu dan sedih, lalu dia pun tinggal dakwah, itu namanya orang yang lari dari medan jihad. Hukumnya berdosa. Itu dia cerita, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Tapi kalau dia lari daripada manusia untuk menambahkan ilmu dan membina kerohanian di bawah bimbingan mursyid, maka itu lebih baik. Sebab apa? Dia tahu dia tak akan dapat melepasi hak seorang da'i. Apabila dia dicaci, dituhmah, dia akan terasa. Dia akan datang sifat mazmumah balik. Jadi kalau dia tu pendakwah, rasa terhina, malu dengan cacian manusia, maka sebab tu dia berhenti daripada dakwah, itu mazmumah namanya, terkeji. Yang mudah ni apa dah? Dia jangan peduli cakap orang, dia terus ya. Ataupun kalau dia tak tahan juga, dia berhijrah ke tempat lain. Seperti mana kisah Hatim bin Asam. Dia berhijrah. Hijrah satu tempat ke satu tempat, ke satu tempat, ke satu tempat, ke satu tempat untuk menyebarkan dakwah. Bila satu tempat tak mau terima dia, dia pun hijrah ke tempat lain. Dia bukan berhenti, dia hijrah ke tempat lain untuk menyampaikan dakwah. Ataupun hijrah ke tempat lain kerana menuntut ilmu dan beruzlah di bawah bimbingan mursyid. Itu tak apa. Dia sudah tak boleh tengok muka orang. Apa anxiety apa? Dia kena penyakit cakrawala. Dia tengok muka orang. Atau bergaul dengan masyarakat, nanti dia duka cita. Ini pun mazmumah dia. Dia pilih untuk asingkan diri sebab benci seseorang. Bukan sebab benci seseorang. Cuma nak jaga hatinya untuk terima takdir Allah. Apa yang dia terima? Tak betul, tak betul, tak betul. Terima takdir Allah guna. Tak komplit. Ini tak betul. Dia dari periang terus jadi perwatakan serius dan pendiam.
Orang ni berat Ni penyakit kemurungan ni kok. Ni penyakit jiwa. Ni mazmumah. Orang ni kena cepat-cepat cari guru mursyid. Kalau tidak kau jadi mental. Kau jadi gila susah. Jangan duduk main sini tak ada tahu bomo boleh ubat. Bodoh tak ada bomo boleh ubat. Pergi tempat lain lah. Sini nak kena nak kena marah lagi boleh. Nak jiwa tak boleh sini. Sini bukan tempat dia. Kita berhentilah dekat tu dulu. No? Kemudian katanya hadis yang kelima dari Al-Mu'minin Ummu Salamah ila akhirih wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.